Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Muhammad bin Abdul Latif, nombor metrik 266069. Pada hari ini kita akan membentangkan berkaitan tentang analisa impak COVID-19 kepada dunia dan juga kepada kewangan negara kita iaitu Malaysia. Baru-baru ini seluruh dunia dikejutkan dengan sebuah pandemik yang mula melanda negara tembok besar China pada Disember 2019, di mana virus ini dikesan mula berpindah daripada manusia ke manusia dengan begitu pantas sekali. Sebelum pandemik ini melanda, ekonomi telah mula menunjukkan kesuraman disebabkan oleh perang dagangan di antara dua kuasa veto dunia, iaitu China dan juga Amerika Syarikat. Pandemik COVID-19 ini telah menyebabkan keadaan ekonomi yang suram menjadi bertambah kritikal dengan perintah kawalan pergerakan yang terpaksa dilaksanakan. Bagi menyelamatkan ribuan nyawa, malahan mungkin jutaan nyawa, WHO telah mencadangkan perintah kawalan pergerakan yang diperketatkan bagi memutuskan rantaian jangkitan. Apabila langkah ini dilaksanakan, maka bermulalah episod kejatuhan ekonomi dunia disebabkan kawalan pergerakan ini telah menyebabkan hampir kesemua sektor ekonomi lumpuh dan memberi kesan domino kepada rantaian negara-negara dagangan asing yang lain. Kesan terhadap ekonomi Malaysia juga dijangka mengalami penurunan besar berdasarkan kesan negatif COVID-19 ke atas pelaburan asing ataupun kita panggil sebagai FDI, komoditi dan pelancongan selain kejutan domestik susulan perintah kawalan pergerakan ini atau kita panggil sebagai PKP. Walaupun Bank Dunia meramalkan KDNK Malaysia akan menguncup kepada negatif 0.1%, negara kita dilihat telah melepasi jangkaan awal Bank Dunia itu dengan KDNK pada suku pertama telah berligar sekitar 0.7% dan juga 0.8% pada suku kedua tahun ini. Walaupun angka ini jauh daripada apa yang disasarkan oleh Bank Negara Malaysia iaitu KDNK sekitar 4.5% sebelum kemunculan COVID-19 ini, kadar pertumbuhan 0.7% pada suku tahun ini adalah yang terendah yang direkodkan dalam tempoh 10 tahun semenjak 2009. Ekonomi negara kita jangka terus menguncup pada suku kedua tahun ini dan ianya adalah kesan serta refleksi daripada tempoh masa pembendungan perintah kawalan pergerakan yang dilakukan pada seluruh negara. Bank Negara Malaysia turut meramalkan yang ekonomi Malaysia dijangka hanya akan mengalami pemulihan yang positif pada suku pertama tahun 2021. Walaupun kerajaan kita menyediakan pelbagai pakej rangsangan ekonomi yang besar bertujuan menangani kelembapan ekonomi yang mungkin akan menyebabkan defisit belanjawan yang tinggi melebihi sasaran kepada paras negatif 3.2% pada tahun ini. Defisit ini dilihat perlu dikawal dengan cekap oleh kerajaan bagi membolehkan kewangan negara kita berada dalam keadaan terkawal dan sihat, bagi membolehkan ransangan-ransangan pakej pemulihan yang lain dilaksanakan dan menunjukkan kesan yang positif kepada ekonomi negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Nama saya Muhammad Hanif bin Jaafar, nombor metrik 266061. Saya akan menerangkan mengenai kesan COVID-19 terhadap import dan ekspor negara Malaysia. Kesan COVID-19 ini sudah pasti akan memberi kesan terhadap ekonomi dunia, terutamanya Malaysia. Kita ambil contoh negara China telah menutup kesemua kilang-kilang pembuatan. Kita semua tahu China adalah negara yang paling banyak menerima barang mentah sebelum ia ditukar kepada barang pembuatan atau produk. Disebabkan sekatan kerajaan negara China, banyak kilang dan syarikat di negara itu terpaksa ditutup dan diberhentikan pengeluarannya. Ia memberi masalah besar kepada gangguan bekalan dan rantaian penawaran dunia. Kesan COVID-19 menimbulkan suasana panik dan wujud elemen ketidakpastian. Misalnya, ramai yang masih sama-sama bila kuarantin ni akan diteruskan, sampai bila
lockdown akan dilaksanakan. Kerana apabila perkara ini dilaksanakan, lockdown atau persekatan dilaksanakan, aktiviti ekspor dan import akan menjadi sukar untuk dilaksanakan, dan ia akan menjejaskan syarikat-syarikat, sama ada syarikat besar atau kecil, terutamanya di Malaysia, dalam melaksanakan import dan ekspor Malaysia. Kerana import dan ekspor Malaysia adalah sumber ekonomi yang utama dalam pembangunan negara Malaysia. Dalam proses untuk menghadapi COVID-19 ini, kerajaan Malaysia telah melancarkan pelbagai pendekatan ataupun pakej rancangan bagi menghadapi COVID-19 dalam jangka masa pendek. Ramai ataupun pakar ekonomi menjelaskan kesan COVID-19 terhadap ekonomi dunia hanyalah sementara, dan ekonomi akan kembali seperti biasa jika COVID-19 dapat diatasi. Dan jika perkara ini dilaksanakan ataupun diatasi, saya yakin ekonomi dalam sektor import dan ekspor akan kembali dilaksanakan macam biasa, dan pendapatan negara akan meningkat dan kembali normal, dan peluang-peluang pekerjaan akan kembali dibuka semula. Diharapkan kerajaan akan terus melaksanakan berbagai pendekatan-pendekatan untuk mengatasi masalah ekonomi import dan ekspor semasa Perintah Berkurung ini dilaksanakan. Sekian saja dari saya. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera. Saya Jingga Nesot, Matric ID 265950. Okey, hari ini saya membincangkan tentang kejatuhan harga minyak. Disebabkan penularan wabak COVID-19 yang melanda dunia pada masa kini, permintaan terhadap minyak semakin menurun dan menyebabkan harga minyak semakin merudum. Kebanyakan negara dunia ini mengambil keputusan mengisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bagi mengekang penularan COVID-19. Kesannya, permintaan terhadap petrol terus berkurangan. Tempoh PKP akan mempunyai implikasi yang besar ke atas penggunaan minyak global, dan pengurangan dalam permintaan minyak ini akan terus mengheret harga minyak tersebut ke lembah ketidakpastian. Pencetus kejatuhan penjualan besar-besaran di pasaran minyak mentah apabila pengeluar minyak terbesar dunia, Arab Saudi, menurunkan harga ke paras luar jangkaan dalam tempoh setengah perkara selepas bertelagah dengan Rusia mengenai pengeluarannya. Kedua-dua kontrak hadapan minyak mentah susut lebih 20% selepas kerugian lebih 30% pada awal pagi tadi. Arab Saudi melancarkan perang harga habis-habisan semalam dengan menyaksikan penurunan harga minyak mentah ke paras terendah dalam 20 tahun. Demikian dilaporkan oleh Bloomberg selepas OPEC dan anggotanya gagal mencapai kata sepakat mengenai pengeluaran bahan api itu. Petroleum juga merangkumi 22.7% ekspor keseluruhan negara pada 2019 dan pertumbuhan merosot sebanyak 28.1% berbanding tahun sebelumnya. Sementara itu, sumbangannya kepada hasil fiskal negara adalah 30.9% daripada pendapatan keseluruhan tahun lalu.
Kenanga Research dalam notanya berkata, jika penurunan harga minyak semasa berterusan kerana permintaan global yang perlahan dan kemudahan simpanan semuanya penuh, ia mungkin menyemak semua purata unjuran harga minyak mentah Amerika Syarikat $40 satu tong tahun ini selain unjuran defisit fiskal 5.6% berdasarkan unjuran keluaran dalam negara kasar KDNK, negatif 1.9% pada tahun ini. Semakan semula unjuran harga minyak sebanyak Amerika Syarikat $5 satu tong kepada Amerika Syarikat $35 satu tong akan terus menambah defisit sebanyak 0.1%. Ini berdasarkan anggaran rasmi bahawa bagi setiap Amerika Syarikat $1, pengurangan harga minyak mentah akan diterjemah kepada kehilangan 300 juta ringgit Malaysia fasil fiskal. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Aziz sebelum itu menegaskan impak harga minyak lebih rendah sudah difaktorkan ke dalam unjuran defisit bajet melebihi 4.0% daripada KDNK tahun ini. Pakar ekonomi juga berpendapat bahawa harga minyak susut kerana wabak coronavirus COVID-19 menyerang ekonomi di China dan impaknya yang terus merebak di seluruh dunia sehingga kini. Profesor Kanan Fakulti Ekonomi dan Perniagaan Universiti Malaysia Sarawak, Profesor Datuk Dr. Zazali Abu Mansur berkata, COVID-19 menyebabkan permintaan minyak dunia mengalami kejatuhan. Permintaan minyak global telah terjejas oleh COVID-19 dan banyak cara mengambil keputusan untuk menyekat perjalanan udara. Malah penduduk dunia juga memilih untuk tidak menggembara. Sekatan Berkaitan Berus di Singapura juga telah menurunkan tenaga kerja kumpulan operasi dengan sangat ketara menjadi 850, sekitar 20,000 sebelumnya yang sangat mengekang kegiatan limbungan. Ini terjadi setelah Kementerian Tenaga Manusia mengumumkan langkah-langkah pembatasan pergerakan yang melarang pekerja asing meninggalkan asrama mereka untuk bekerja. Sejak langkah-langkah pemutus litar dilaksanakan mulai 7 April lalu, kumpulan itu melarang masuk ke pekarangan bagi pekerja yang tinggal berdekatan dengan asrama yang dikaitkan dengan jangkitan COVID-19. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Nazir Shah bin Tarman, menambah metrik 266,952, Grup G, Cawangan Kampus Masah PJJ Johor Johor Bahru. Seperti mana kita maklum, impak terhadap permintaan sektor tenaga. Penurunan COVID-19 terbukti memberi impak ketara kepada pelbagai sektor, terutamanya penggunaan tenaga ketika ekonomi beroperasi pada kapasiti kira-kira 45% susulan pelaksanaan Perintah Perkawalan Pergerakan di seluruh negara baru-baru ini. Agensi Tenaga Antarabangsa menganggarkan permintaan tenaga di negara-negara yang melaksanakan sekatan pergerakan secara separa atau penuh telah susut kira-kira hampir 15%. Malaysia juga sebagai pembeli tunggal dengan entiti yang dipertanggungjawabkan untuk mengurus, merancang dan memperolehi tenaga elektrik mencatatkan kapasiti semasa iaitu 25,245.902 megawatt setakat 9 Februari 2020. Bagaimanapun, permintaan pada masa ini hanyalah 12,729 megawatt iaitu setakat 13 April, berikutan operasi perniagaan yang banyak dihentikan sementara akibat pelaksanaan PKP baru-baru ini. Menurut Di Oliveira, ekonomi Malaysia masih bergantung kepada sektor perkhidmatan dan sebarang impak terhadap industri tenaga apabila sektor pembuatan diberhentikan operasi, sementara ketika PKP adalah lebih kecil berbanding beberapa tahun yang sebelumnya. Sejak 2004,
sumbangan industri tenaga terhadap keluaran KDNK kasar semakin berkurangan. Pembekal Autoriti Bilik Negara juga, Tenaga Nasional Berhad pula berkata permintaan tenaga elektrik berkemungkinan susut berikutan COVID-19. Pihak TNB juga menjangkakan sebahagian besar pendapatannya tidak langsung terjejas kerana kumpulan itu dilindungi oleh struktur aset penghantaran dan pengedaran tenaga serta skim perjanjian pembelian tenaga untuk perjalanan elektrik. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farizwan Bensu, nombor metrik 266019. Baiklah, seperti mana yang kita semua tahu, kedatangan pandemik COVID-19 ini telah menyebabkan sektor-sektor penting dalam negara kita turut terjejas. Antara sektor-sektor ekonomi yang terjejas adalah sektor pelancongan. Hal ini disebabkan negara terpaksa menutup seluruh pintu sempadan negara bagi mengekang penularan wabak COVID-19 ini. Sebenarnya sektor pelancongan merupakan sektor yang penting dan juga utama kerana ia telah membuka peluang dan mewujudkan peluang perniagaan kepada rakyat dalam negara. Menurut Keluaran Dalam Negara Kasar KDNK, trend menunjukkan bahawa 3.7 juta rakyat dalam negara Malaysia adalah terlibat dalam sektor pelancongan. Ini menunjukkan sebanyak 15.3% kadar sektor ekonomi dalam negara. Negara menganggarkan bahawa dalam tempoh Januari hingga Mac tahun 2020, kerajaan memperolehi lebih RM9 bilion dalam sektor pelancongan. Namun, sepanjang kedatangan pandemik COVID-19 ini, hanya RM3.37 bilion saja dapat dihasilkan. Trend ini menunjukkan tanda penurunan daripada 0.8 hingga 1.2%. Selain daripada itu, Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Budaya turut merupakan kementerian yang memberi peranan dalam meningkatkan usaha pelancongan dalam negara. Kementerian ini berperanan untuk mempromosikan negara kita sebagai negara yang boleh dilawati daripada rakyat dalam negara sendiri. Dengan mengamalkan norma hidup baru, rakyat dalam negara boleh melakukan lawatan dan pelancongan dalam negara bagi meningkatkan sektor pelancongan ini untuk terus meningkat. Usaha ini amatlah berkesan dan perlu dijalankan bagi mewujudkan daya saing sesama mereka dalam sektor pelancongan ini. Dan daripada itu, pandemik COVID-19 ini turut menjejaskan sektor pertanian. Di dalam sektor pertanian, usahawan kecil terputus pendapatan harian. Ia amat jelas jika kita dilihat kerana mereka dalam golongan pertanian ini tidak dapat meneruskan operasi kerana perintah pergerakan kawalan telah diadakan oleh kerajaan. Dalam sektor pertanian, pembekalan makanan merupakan faktor utama untuk meneruskan kelangsungan hidup dalam kalangan rakyat negara. Walaupun sektor makanan dibuka dan dapat dijalankan secara berperingkat bagi mencukupi bekalan makanan untuk rakyat negara hingga wabak ini selesai. Namun, sektor import dan import tidak dapat dijalankan untuk luar negara. Walaupun sektor-sektor tertentu telah dibuka seperti kilang sawit, namun trend menunjukkan bahawa permintaan sawit terhadap komoditi dan juga rakyat negara turut terjejas. Hal ini menunjukkan kilang sawit tidak dapat melakukan ekspor minyak sawit ke luar negara disebabkan negara sedang menutup pintu sempadan negara. Walau bagaimanapun, kerajaan telah melakukan pelbagai usaha dan juga cara untuk meneruskan sektor ini terus berjalan seperti biasa. Tindakan kerajaan dalam memperkenalkan Pelan Rangsangan Ekonomi yang telah diutuskan oleh Perdana Menteri sedikit sebanyak dapat membantu golongan-golongan petani dan pekebun-pekebun kecil untuk meneruskan kelangsungan hidup. Pelbagai juga program-program telah diadakan oleh pihak kerajaan seperti agensi-agensi tertentu berkaitan pertanian dan penternakan diberi dan memberi dana untuk
pembangunan kawasan pertanian. Semoga sektor pertanian dan juga sektor-sektor lain yang merupakan sektor utama dalam negara dapat dilakukan secara berterusan untuk meneruskan kelestarian sehingga wabak ini selesai. Sekian, terima kasih.